kita bersangka baik dengan rahmat dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan berpegang dengan janjian Allah Taala sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, fadzakir ay uzkur ya Muhammad, beri peringatan olehmu ya Muhammad, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kerana sesungguhnya peringatan tu, tazkirah tu, tanfa'ul mu'minin, menjadi manfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka sesuai dengan tajuk kita hari ini, iaitu persediaan sebelum mati, maka ada baiknya membawa satu sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang kata pembuka bicara, kerana tak ada dah tempat yang paling molek, kalam yang paling baik atau apa seumpamanya kita lapah lah nak royak tu, tak ada dah tempat dia dalam hidup kita ni, persediaan kita ni sebelum nak menghadap mati tu, iaitu berpandukan dengan kitab Allah dan juga sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadis ni, matan hadis ni yang petik daripada kitab Jami' At-Tirmizi, dan ada juga disebut dalam kitab Tuhfatul Ahwazi Syarah Jami' At-Tirmizi lil Imam Mubarakfuri. Ada juga di dalam sebut hadis ni dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, iaitu syarah bagi Riyadhus Shalihin An-Nawawi. Hadis yang berbunyi begini lebih kurang. Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, qala al-kais man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Makna al-kaisu ni makna orang hak bijaksana. Kita pasal makna dengan orang hak bijaksana, orang hak cerdik. Apa sifat dia tu? Man dana nafsah, iaitu mereka yang mensediakan diri dia, yang mensediakan diri dia, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal dia, buat amal kerja ibadat dia lima ba'dal maut, bagi-bagi nak menghadapi mati, kematian. Tu orang cerdik. Wal ajizu, bermula orang yang lemah. Ajizu ni orang yang lemah, orang yang mudah patah semangat. Lemah mana? Lemah dalam segi hemah nak berbuat ibadah tu, iaitu manittaba'an nafsahu, orang yang lemah. Mana lemah daripada segi keimanan dia, dan lemah daripada segi persediaan dia untuk menghadapi mati tu, iaitu mereka apa tu? Manittaba'ah, iaitu mereka orang hak ittaba'ah, hak menurut dia, hawaha, hawa nafsu dia. Dalam keadaan dia duk turut hawa nafsu tu, wa tamanna 'ala Allah, tapi duk berangin-berangin. Dia panggil tamanni dengan makna cita-cita hati. Duk berangin, kuat berangin. Berangin ada cita-cita hati dengan makna tamanni, rajah, harap. Tamanna dengan makna rajah, harap, tapi duk berharap-harap atas Allah. Ada. Duk berharap-harap atas Allah. Tapi nak buat amal, nak berdoa, nak buat amal soleh, lemah. Tak ada hemah. Tapi berharap-harap dengan Allah Ta'ala. Tapi dalam usul ikhtiar, dia tinggalkan usul ikhtiar. Iaitu usul ikhtiar mendirikan amalan soleh. Baik, kita kembali. Pertama sekali, persediaan kita sebelum mati. Sempena kita masuk, kita ambil tafa'ul sempena bulan Isra' Mi'raj ni. Bila sebut kata Isra' Mi'raj,
Maka kita kaji balik, kita pusing balik, klik kepada sejarah Isra Mi'raj. Kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam dia diisrakan. Apa isyarat yang ada dalam kisah riwayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang berbunyi subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila ayat Iqra ila akhir ayat. Bacalah sampai habis. Cuma kita nak sebutnya tentang pengajaran isyarat yang ditunjukkan dalam ayat tu. Apa perkara isyarat? Cuba kita fikir-fikir tengok kena gapo dia. Sebelum Nabi naik ambil terima benda hak besar tu, tapi telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala-nya dua perkara dulu. Pertamanya kita tengok asra bi abdihi. Kalau nak bahas panjang tentang khilaf ulama tentang Nabi itu diperjalankan, adakah mimpi ataupun naik juga tapi dengan rohnya, ataupun naik juga dengan jasad serta roh. Di situ ada khilaf ulama tentang Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Jadi jumhur ulama mengatakan Nabi itu diisrakan dengan roh dan jasad. Faham daripada mana? Faham daripada kata abdi tu, hamba. Abdun tu, hamba tu. Bila disebut kata hamba, iaitu yang mempunyai roh dan jasad. Maka Nabi itu diisrakan ialah dengan roh dan jasad. Walaupun ada setengah ulama mengatakan itu mimpi. Maka hak tu ada hak lemah, dan ada juga kata hak tu buat naik roh je, jasad duduk bumi. Hak tu pun lemah juga. Dah. Hak pegang muktamaknya naik dengan jasad dengan roh. Tapi perkara tu menyalahi adab. Menyalahi adab. Dalam perkara ni banyak hak tergugat keimanan. Tengok diperjalankan Isra. Makna Isra ni berjalan malam. Masalah Isra ni siapa ikarkan? Ijma' ulama. Makna orang tu kufur. Kerana nas dia qat'i, putus. Terang-terang Allah sebut. Adapun masalah Mi'raj, tu khilaf ulama. Kalau tak percaya, betul pun Nabi ini naik ke langit. Dok gogeh. Setengah ulama kata kalau tak percaya tu fasik, dosa besar. Setengah ulama kata kufur. Walaupun tak ada nas yang qat'i, tapi nas yang zanni tu ada. Tapi Isra' ni hak jalan daripada Masjid Haram tu ke Masjid Aqsa tu ijma' ulama kerana nasnya qat'i. Siapa tak beriman dengan perkara Isra' ni kufur. Tapi nak ayat isyarat yang pertama sekali, persediaan sebelum mati Nabi tunjuk dah pertama sekali. Minal Masjidil Haram, ibtida' dia, permulaan dia mana? Persediaan tu mana? Masjid. Tengah-tengah sebut minal Masjidil Haram. Mula dia dipanggil min ibtidaiyah, mula daripada masjid. Lepas tu sudah mana? Ilal, dipanggil ila muntahi, dengan intihaiyah, dengan mana? Kesudahan mana? Ilal Masjidil Aqsa. Maknanya Nabi SAW ni isyarat dah tunjuk. Dah isyarat dah. Cerita tentang persediaan mati ni cerita dia masjid. Kerana masjid ni usisa ala taqwa. Masjid ni tempat kita nak bina takwa kita. Dah. Nak bina takwa tu di masjid. Dah. Dan takwa inilah dah. Ialah khairuz zadit taqwa. Takwa inilah sebaik-baik bekalan hak kita nak buat persediaan mati. Jadi hari ni persediaan mati kita sekarang je takwa. Tapi takwa ni dia berkait dengan iman. Tak dapat keimanan hak tinggi, tak dapat takwa yang tinggi, tak dapat takwa melainkan setelah sempurna keimanan kita. Iman dengan mana yakin. Hati tak gogek, tak belah lagi. Kalau mari syok tu dia tak panggil iman tu. Buku iman ni dia tak leh. Kalau ni rukun iman tu,
kena pegang belaka. Dah. Ni kalau rukun iman tu percaya dengan Allah, percaya dengan Nabi, kitab sampai akhir tu. Ni kalau rukun iman tu dia tak boleh tolak sah pun tak boleh. Misal kata aku nak percaya dengan Allah je, dengan malaikat Nabi, qada dan qadar, tak saya nak percaya. Mana berapa? Ada 5 lagi dah. Tolak sah ada 5 lagi. Tu ngaji matematik lagu tu. 5 tolak sah tinggal ni tolak sah tinggal 5. Tu ngaji matematik. Kalau ngaji ikut email dia tak gitu. Ni tolak sah tu ada bukan tinggal 5, tinggal kosong. Jadi kosong. Dalam buku email ni lah cerita bab email ni tolak sah jadi kosong. Kalau ngaji ikut matematik lain, ikut ilmu hisab dia panggil lah. Ni tolak 1 ada 5 lagi dah. Itu ikut ilmu hisab. Ikut ilmu iman dah. Bukan ni tolak 1 jadi 5 dah. Dah habis kosong, zero habis. Jadi terkait dengan perkara iman lah hak sebenarnya perkara kita nak persediaan mati kita ni. Tu hak sebenar-benarnya dah. Kenapa? Iman lawan dengan kufur. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil dunya wal hayatid dunya. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah Taala menetapkan kalimah Allah Taala menetapkan akan hati orang yang beriman ini dengan kalimah yang sabit, yang tetap, yang teguh, iaitu kalimah iman. Dah. Jadi perkara iman ni dah. Perkara besar. Perkara memang kena ambil fikir sokmo, tilik sokmo. Perkara hak ni lah salah satu dibangkitkan, maksud dibangkitkan kita. Nah. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budu. Ibnu Abbas mentafsirkan illa liya'budu ay illa liya'rifu. Tidak aku menjadikan jin manusia illa liya'budu. Ubudu dengan mana liya'rifu, melainkan suruh hikmah ni kesudahan mu akan kena aku berlaku. Ya, hakikat kita ni esok-esok kesudahannya kita akan kena Tuhan berlaku. Hakikat kita kembali kita ni sama ada dunia ni beriman tak iman, kafir tak kafir, Islam tak Islam, iman tak iman, esok kesudahannya kena berlaku Tuhan. Ada. Dah. Cuma nak kena tu dalam keadaan mana? Keadaan kita beriman ataupun tidak beriman. Baik. Allah Taala cerita, cerita selepas pada kita mati, maka sebelum kita nak menghadapi mati tu, kita hadapi dunia ni. Dunia yang Allah Taala sebut ni tempat tipu daya ni. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tiap-tiap diri anak Adam tu ialah yang mempunyai kematian. Dengan kata lain kat kita ni wajib mati, wajib aridi kita ni mati. Tapi sebenarnya mati ni harusnya pada hak Allah Taala. Dengan makna Allah Taala kuasa. Kalau dia berkehendak nak mematikan kita, ya dia kuasa. Dan kalau dia berkehendak nak kekalkan kita hidup tak sampai mati pun dia kuasa. Tapi mati-mati ni tu tak menyalahi janji dah. Dia royak dah. Mati ni tentu. Dengan makna wajib aridinya kita ni mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja kami sempurnakan segala amalan-amalan kamu itu yaumul qiyamah, pada hari kiamat esok. Segala amalan kita hak baik hak buruk disempurnakan esok di kiamat esok. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa-siapa zuhziha 'anil nar, yang dimerdekakan, yang dilepaskan daripada api neraka, wa udkhilal jannah faqad faz, maka sesungguhnya dialah yang merdeka, dia yang berjaya. Wa ma hayatud dunya, wa mal hayatud dunya, dan tidak adalah kehidupan di dunia ni illa mata'ul ghurur, melainkan kehidupan yang menipu daya semata-mata. Ini kehidupan dunia dipanggil, dunia ni dipanggil tempat tipu daya. Ini dunia. Ni dunia ni tempat tipu daya.
Tipu daya dia mana? Hatta zurtumul maqabir. Siapa masuk lubang kubur? Makna tak lepas kita daripada tipu daya dunia ni, siapa masuk lubang kubur. Dah. Kemudian kubur tu dia panggil tempat apa? Tempat duka cita. Tempat duka cita. Tempat yang sangat duka cita. Itu dia panggil apa? Tempat sesalang. Tu di kubur tu, alam barzakh tu dia panggil tempat duka cita. Alam duka cita. Dunia ni alam tipu daya. Kubur tu, barzakh tu dia panggil tempat duka cita, tempat sesalang. Adapun kiamat esok, alam kiamat, alam mahsyar tu dia panggil apa? Tempat semua orang nak balik ke dunia. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam firman-Nya, iaitu dalam surah As-Sajdah, ayat 12. Walau tara idzil mujrimu nanakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Pertama sekali Allah Ta'ala cerita dalam surah As-Sajdah, duk baca sama hari Jumaat dah baca dah, tak baca dah. Walau tara idzil mujrimu, mana esok-esok kamu akan dapat melihat esok-esok. Tara ya Muhammad, esok mu dapat melihat al-mujrimu, orang-orang yang derhaka Tuhan, orang jahat. Nakisu ru'usihim, tunduk belakang kepala. Depan Tuhan tu tunduk belakang. Kemudian berkata, Rabbana absarna, wahai Tuhan kami telah lihat. Leni tak nampak, azab kubur tak nampak, seksa dengan kau dengan apa. Sebab itulah kita boleh ketawa lagi. Tu dengan rahmat kasih sayang Tuhan tu, kita boleh suka gelak ketawa, boleh makan lagi. Kenapa? Allah Ta'ala tak perlihatkan seksa kubur. Kalulah Allah Ta'ala perlihatkan seksa kubur, malah ni penuh surah PPA ni. Tak muak ni, pahwa ni. Payuh pula lagi. Jadi payuh pula. Somak jadi payuh pula, pecah jamban-jamban ni. Tapi tengok Tuhan buat adil, buat comel, buat dengan rahmat dia tutup seksa kubur. Kenapa? Dia nampak seksa kubur payah. Silap-silap ustaz mak mau nak makan nasi pun tak boleh. Tak ada orang nan yang berah. Pakat duk sejik belakang, duk ngatik, duk mayat, duk amal soleh belakang, tak ada orang nan yang berah. Mati ke buluh payah juga. Tengok Tuhan buat adil comel. Maka dia tutup. Dia tak zahir seksa kubur. Nak bagi apa? Nak bagi mudah urusan kehidupan kita. Bini nikah boleh cara. Oh, kalau tengok seksa kubur nampak gak, anak bini tak cara belakang dah. Dah. Tu rahmat Tuhan itu salah satu. Dia tutup seksa kubur nak bagi mudah urusan kita, supaya urusan adat kita hari ini berjalan lancar. Berjalan ikut teratur, ikut sistem, ikut tertib. Sebagaimana hak telah dia tentukan daripada azali lagi. Tapi nak ayat hari itu, hari kiamat tu, baik orang yang beriman, tapi tak ada amal soleh, maka mereka akan kata farji'na. Farji'na, minta balik nak amal soleh. Kalau orang kufur, minta balik nak beriman. Itu dia kata mahsyar kiamat ini ialah alam pakat-pakat nak balik ke dunia. Minta balik nak apa? Nak amal salihan. Kami nak buat amal soleh. Kami nak amal soleh. Bapa nak amal soleh? Inna muqinun, sesungguhnya kami telah yakin. Bapa di dunia tak yakin lagi ke? Sebab tu jadi iman ni yakin. Jadi persediaan kita nak menghadapi mati, nak menghadapi alam penyesalan, nak menghadapi alam alam barzakh esok, iaitu dipanggil alam penyesalan, dan nak menghadapi alam kiamat, iaitu alam manusia pakat nak balik semula ke dunia ni.
Jadi di alam tipu daya ni kita kena buat persediaan. Tapi tak, bila dah sapa di sana tak ada lagi dah. Tak ada lagi peluang. Seolah-olah Allah Ta'ala sebut, seolah-olah Allah Ta'ala berkata qala khsa'u fiha wa antum muqisun. Seolah-olah Allah Ta'ala kata tetaplah kamu di sana. Ada wa antum muqisun, padahal kamu penuh kehinaan, tetaplah, tak boleh nak balik dah. Kalau bahasa orang putih kata apa? No way man. Tak ada dah. Nah, orang putih kata no way pair tu. Bila kata no way man, tak ada dah tu. Bahasa mudah dah. Baik. Walaupun begitu, walaupun begitu, sebab kata dunia ni tipu daya, kubur barzah tu penyesalan, akhirat tu tepat hamba-hamba sekaliannya nak balik ke dunia, minta juga warna-warna, minta juga kacau. Orang Kelantan ayat kacau minta kacau minta nak balik. Kacau minta juga nak balik. Dah. Tapi dah. Dia tak ada harapan dah. Sampai sana tak ada harapan lagi. Maka tiap-tiap kita ni ada balasan dia. Tiap-tiap kita ni ada tuntutan dia. Ada pertanyaan, ada persoalan berlaku. Maka dah, bila begitu minta apa? Minta nak matilah berlaku. Pasal apa? Seksa, azab, duduk di kiamat esok. Allah Ta'ala cerita balik. Fama asbarahum 'alan nar. Tak ada seorang makhluk pun boleh sabar di atas seksa neraka. Maka segala kita manusia, jin ni esok akan minta pula. Minta dengan siapa? Minta dengan khazanah, penjaga neraka. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Ghafir ayat 49. Wa qala alladhina fin nar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal azab. Tu. Tapi sebelum minta tu, dia mau cita-cita mati dulu. Tiap-tiap kita ni semua dibalah belakang, walaupun binatang sekalipun. Binatang esok kalau hak di dunia diwak zalim. Lembu ni dia tanduk lembu B. Mati lembu B. Dah. Ataupun ayam ni dia pakoh ayam A, pakoh ayam B, mati ayam B. Mana dia panggil binatang buat zalim sama binatang. Dah. Maka esok dibangkitkan, esok balah balik. Sebab itulah Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman. Disebut dalam hadis Nawawi, hadis kursi, Allah Ta'ala sebut ya ibadi inni haramtu. Boleh baca belakang ibadi ka abdi abda ibadiyah. Boleh baca 5 wajah, boleh baca tu. Ka abdi abda ibadiyah. Boleh baca 5. Ada ya ibadi inni haramtu nafsi. Inni haramtu zulma al nafsi. Aku mengharamkan kezaliman atas diri aku ni. Tengok azali lagi. Makna tajuk zalim atas diri Allah Ta'ala ni tak ada. Tak ada. Nah, ini haramtu zulma al nafsi. Waja'altuhu bainakum muharramun fala tazlamu. Aku jadikan kezaliman di antara kamu ni ialah suatu perkara yang diharamkan. Fala tazlamu, maka kamu jangan buat zalim. Jangan berbuat zalim. Pertama sekali jangan buat zalim, sama-sama kita jangan buat zalim. Nah, tengok cicak. Sunat kita bunuh dia. Sunat bunuh. Tapi buat zalim tak boleh juga. Misal kata mana? Buat zalim. Ambil dia pergi buat seksa.
Kita atas api duk golek-golek kawan tu payah lambat mati. Dia bunuh cicak ni hak sunatnya, kita lepuk sekali mati, kena sekali mati. Tu hak lebih afdalnya. Teh sekali mati lalu tu. Hak tu lebih afdal. Kalau teh 2 kali kurang dah. Pahala kalau 2 kali jadi 70 dah. Kalau teh sampai 3 kali jadi 50. Teh sampai 10 kali jadi zoling lah. Dia panggil. Banyak kali je lah. Tu zoling. Kalau kurang dah pahala. Ada. Tak boleh walaupun benda sunat dah. Allah Ta'ala mengharamkan buat zalim. Haramkan buat zalim. Maka binatang pun begitu. Bukan kata haramkan kita je, binatang sama binatang. Sebab tu esok-esok binatang ni dibangkitkan balik. Hak A ni di dunia dia tanduk hak B. B esok dengan A dia bangkit balik, B ni akan balah balik. Bila B balas balik tanduk jadi apa? Jadi debu. Masa tu kita ni akan tengok. Orang-orang kafir akan tengok. Orang tak beriman. Sebab tu tajuk iman ni besar ke? Sebagaimana Allah tersebut dalam suratul Ghafir. Dalam suratul An-Naba ayat 40. Inna anzarnakum 'adzaban qaribah. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Tengok. Allah Taala cerita balik. Ya laitani kuntu turaba. Bila mitok balik ku dina tak boleh tahan dengan seksa gapo? Mitok gapo? Mitok matilah tu dipanggil. Ya laitani kuntu turaba. Cita-cita mati, nak mati. Wa yaqulul kafiri, berkata segala orang-orang yang kafiru. Ya laitani kuntu turaba. Alangkah baik, alangkah indahnya kalau kami jadi tanah serupa binatang tu. Ni makna minta mati. Minta mati. Tapi seolah-olah Allah Taala jawab gapo? Qala khsa'u fiha wa antum mukithun. Tetaplah kamu di sana, di dalamnya. Iaitu dalam suasana kiamat. Kalau hok masuk mengaku dah lah. Dah. Kalau hok duk isyak lagi isyak lah. Tetaplah kamu di sana hal keadaan kamu penuh kehinaan. Duduk dan mengaku ni tak mati. Itu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Dalil dia mana kata tak mati. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadhuqul azab. Tiap-tiap kali hangus terbakar kulit-kulit mereka ni ahli neraka daripada orang kafir, hak kekal dalam neraka ni. Baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti akan kulit-kulit yang baru pula. Bapa tu liyadhuqul azab, supaya mereka itu merasakan azab kesakitan. Fama asbarahum 'alan nar. Tak ada satu makhluk pun yang boleh sabar atas seksa api neraka esok. Maka dengan demikian itulah mereka itu cita-cita hendak mati ataupun jadi debu. Minta jadi debu. Allah Taala cerita balik ni dalam suratul An-Naba ayat 40 tadi. Iaitu inna anzarnakum azaban qaribah. Azab yang hampir, azab yang pedih. Dah. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Dah. Pada hari yang dinanti-nantikan. Oleh seorang. Hari itu esok dah. Maka pada hari itu semua orang-orang kafir akan kata wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau kami jadi tanah. Kenapa? Azab tadi tak tertanggungan. Tapi walaupun cita-cita begitu, Allah Ta'ala tahu apa yang terlintas dalam hati mereka itu. Cita-cita hati mereka Allah Ta'ala tahu. So Allah Ta'ala menjawab balik. Ada. Qala khsa'u fiha wa antum mukithun. Tetaplah kamu di sana, yakni dalam neraka tu. Wa antum mukithun, padahal kamu penuh kehinaan. Maka bila demikian, mereka akan minta pula dengan siapa?
minta pula dengan para penjaga neraka, iaitu sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Ghafir, ayat yang saya baca tadi, iaitu ayat 40 suratul Ghafir. Wa qala alladhina fin nar li khazanati jahannam ud'u rabbakum, maka dah dan berkatalah mereka-mereka yang di dalam neraka, yakni orang-orang kafir, segala orang kafir. Sebab tu perkara iman ni penting. Perkara iman ni penting. Iman sekarang utung dah, walaupun tak beramal soleh. Kenapa? Allah Ta'ala sebut wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya segala manusia ni di dalam kerugian. Tak kira lah manusia hak Islam ke hak kufur, rugi belakang. Rugi belakang. Baru belakang tu Allah istisna, cuk, dipanggil cuk, orang kata ayat cuk. Illal ladzina amanu, melainkan mereka yang beriman. Tengok, diri iman tak diriwayat rugi belakang. Sebut kata nama manusia rugi belakang. Tak kira lah Islam ke tak Islam ke, rugi belakang. Lepas tu baru Allah Ta'ala cuk keluarkan daripada rugi tadi. Illal ladzina amanu, melainkan orang-orang yang beriman. Diri beriman walaupun besar zarah, besar biji sawinya, untung dah. Dengan makna apa? Esok-esok tak kekal dalam neraka. Tak kekal dalam neraka. Sebagaimana hadis yang disabda, yang diriwayatkan sabda Nabi SAW, lebih kurang begini bunyi dia. Yakhruju minan nar, selagi akan tubik daripada neraka. Mana tak kekal dalam neraka. Siapa hak tubik tu lagi akan tubik dalam neraka? Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Siapa-siapa yang ada dalam hati dia sebesar biji sawi daripada bahagian iman. Mana iman, diri iman ni walaupun besar biji sawi kan, di sisi Allah tak ada kira besar, tak rugi dah. Sebab tu diri iman, kalau iman ni sebesar-besar nikmat ni kena cara. Ni iman ni lah hak persediaan mati kita sebenarnya. Diri iman ni walaupun besar zarah sekalipun, jangan pandai lekeh. Kena jaga. Kena jaga. Kerana dia menjamin kita esok-esok untuk tidak kekal dalam neraka, sebagaimana orang kafir yang Allah Ta'ala cerita belakang ni. Kedua kali minta, pertama kali minta nak balik kita belakang, boleh jadi esok-esok. Tak mustahil. Minta balik ke dunia, tak boleh dah. Minta jadi abu, cita-cita hati jadi abu. Makna minta mati, tak boleh dah. Bahkan diseksa setiap kali hangus kulit tumbuh, makna kekal menahan kesakitan gitu. Minta dengan Allah Ta'ala, nak jadi abu pun tak boleh dah, nak mati pun tak boleh dah. Maka yang ketiga kalinya minta kepada penjaga-penjaga neraka, iaitu Malik Zabaniyah. Wa qala alladhina fin nar li khazanati jahannam, dan telah berkatalah, makna telah meminta oleh segala mereka-mereka yang di dalam neraka, li khazanatihi, bagi khazanahnya neraka, yakni penjaga neraka, neraka jahanam. Kata mana? Ud'u rabbakum fa'ama, minta olehmu wahai Malik Zabaniyah, mu tolong minta, mu tolong minta dengan Tuhanmu. Minta ke apa? Yukhaffif anna yawman minal azab, mu tolong minta ke Tuhanmu, tolong royak ke Tuhanmu, tolong nyapa ke Tuhanmu. Kami ni ahli neraka ni minta apa? Yukhaffif anna, Tuhan tolong peringat atas kami ni. Yauman yukhaffif anna, tolong peringat daripada kami ni, atas kami ni. Ada yauman, bukan banyak, bukan tolong ringan ke azab tu, bukan minta lama, bukan sebulan, bukan seminggu. Minta ke apa? Yauman, sehari je. Oh ya Tuhan tolong peringat, jangan beri sakit sangatlah. Soal mudah-mudah bahasa gitulah. Baik lama mana? Kalau kata orang kafir tu nak duduk selama-lama dalam neraka tu sebab tak ada iman, tak beriman. Minta tolong kurang azab tu sehari je. Yauman minal azab. Seolah-olah guano Allah Ta'ala jawab, qala khsa'u fiha wala tukallimun, tetaplah kamu dari neraka tu, dan jangan kamu minta-minta lagi. Seolah-olah
Jangan minta-minta lagi dah. Kerana apa? Kerana ada di akhirat esok orang-orang kafir ni tidak ada lagi dah dapat rahimnya Tuhan. Di dunia mereka dapat rahmannya Tuhan, dapat. Sebab itulah dengan sifat maha baik, maha murah Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala kurniakan, bagikan, beri segala nikmat kau besar-besar boleh tengok ke mata. Wi, kau orang kafir, wi. Ad-dunya, jannatul lil kafirin. Datang riwayat mengatakan dunia ni ialah syurga bagi orang-orang kafir. Sijnul lil mukminin. Seolah-olah bagi orang beriman itu penjara. Nah. Kita ni tak tahu lagi, sebab itulah hidup kita ni jangan duk berasa sedap sangat. Kita jangan duk berasa sedap sangat. Mesti kena ingat persediaan kita. Kita duk baca sama alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Segala puji tertentu bagi Allah yang telah mengurniakan kami nikmat iman dan Islam. Wa huma min a'zamin ni'am. Bermula keduanya yakni nikmat iman dan Islam tu sebesar-besar nikmat. Wa kafa bihima minan iman. Cukuplah, madalah bagi kami orang yang Islam, yang beriman ni akan dua nikmat ni. Tak perlu lagi nikmat lain. Nikmat iman, nikmat Islam ni dah sebesar-besar nikmat pada hakikatnya. Tapi tak nampak di mata. Tak nampak di mata. Nampak di mata? Tak nampak. Boleh pegang? Tak boleh pegang. Tapi boleh kecap. Boleh rasa. Sebab tu tak ada nilai. Adapun nikmat hak zahir, hak besar-besar kita tengok nikmat harta anak benda, tu nikmat juga. Tapi hak tu pada hakikatnya ada bukan besar. Iman Islam tu paling besar sekali. Iman Islam ni lah bekalan amalan hak kita nak buat persediaan mati kita. Inilah hak menjanjikan kejayaan kita esok-esok. Dah. Tak ada dua perkara ni. Dah. Kalau tak ada amalan soleh tu boleh kira lagi, tapi tak ada iman sekarang, ada. Tak ada harapan dah. Kekal dengan aku dah. Kekal dengan aku. Sebab tu dalam satu hadis Nabi sebut fawallahu allazi la ilaha illahu. Demi Allah yang sesungguhnya, tiada Tuhan yang melainkan ia Allah. Iaitu hadis ni saya nakal daripada kitab An-Nawawi Arba'in Nawawi tu. Dalam kitab Arba'in Nawawi, dalam bab dia panggil Badaul Khalqi, dalam tajuk bab permulaan kejadian, awal-awal permulaan kejadian, Badaul Khalqi dia panggil. Belakang sekali Nabi sebut SAW tentang qada dan qadar. Inna ahadakum la ya'mala bi amali ahli jannah. Sebenarnya seorang daripada kita ni, seorang daripada kamu ni beramal dengan amalan ahli syurga. Kalau nak ukur tahu mana nak ukur, nak kata waraknya, aling solehnya, hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa zira. Sehingga kalau boleh ukur di antara dia dan syurga tu tak ada dah melainkan secekal. Nak ayat waraknya. Fayasbiqu alaihi alkitab, maka dibentangkan fayasbiqu, mendahului takdirnya, ketetapan Tuhan tu, di atasnya ketetapan, mendahului oleh ketetapan Tuhan di atasnya, iaitu apa? Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha, maka beramal dia dengan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, masuk dalam neraka. Hak ni kita bimbang ni, kita takut ni. Tak. Setengah orang bermula daripada molek, tengah pun molek, akhir molek dia panggil. Kesudahan hidup dia tu husnul khatimah, daripada awal, tengah sampai akhir. Alhamdulillah. Setengah orang mula daripada molek, tengah tak molek, belakang akhir molek. Alhamdulillah juga. Setengah orang dia mula tak molek daripada awal, tengah tak molek, akhir pun tak molek. Nauzubillah. Setengah orang dia mula mana? Tak molek tengah. Ada? Tak molek awal-awal, tengah pun tak molek, akhir molek. Alhamdulillah. Nak juga. Tak tentu kita ni. Tak tentu, tak tahu. Sebab tu dia para ulama ahli sufi hak paling hak dia tiak tangis sekali kesudahan kita. Wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang akhir tu.
Itulah iktibar bagi orang yang bertakwa. Kesudahan akhir di mana kesudahan akhir kita tu? Dah. Sebab tu persediaan yang baik bagi seorang yang telah bertaubat. Nah, jalan balik kita kepada Tuhan yang pertama sekali, iaitu kita kena kembali kepada Tuhan ni, kita kena duduk di makam taubat kita orang awal ni. Dah. Tanda-tanda seorang yang bertaubat, dia melazimi akan masjid. Kalau orang taubat dia duduk masjid dah, main masjid. Salah satu tanda orang yang sudah bertaubat, dia melazimi, hati dia terpaut dah dengan masjid. Nak tengok diri kita ni bertaubat tak taubat lagi. Kita dengan masjid jinak, kalau duduk liar lagi masjid tak taubat lagi tu. Taubat dengan taubat nasuha belum lagi tu. Tu tanda dia. Tajuk kita tadi masjid. Persediaan mati ke apa? Tengok isyarat pada masjid. Nah. Nampak? Jadi bila demikian gitu, Nabi sebut lagi, Nabi kata, Fallahu alladhi la ilaha illahu inna ahadukum la ya'amala bi'amali ahlun nar bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Senya demi Allah, tak ada Tuhan yang sebenar-benar disembah melainkan Dia juga, Allah jugalah Tuhan. Dan sesungguhnya salah seorang daripada kamu la ya'mala bi'amali ahli nar, beramal dia dengan amalan ahli neraka. Kalau tengok orang Kelantan ayat lah, nateni lah. Kalau orang Kelantan ayat lah, Allah jahatlah kata. Tak nak kira lah jahat. Tengok dah. Masyarakat pulau buang ni, tak cara. Pasal apa? Maklum dengan kejahatan dia, nampak? Fayasbiqu alaihi. Jahat mana jahat dia tu? Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sehingga kalau boleh ukur sama juga. Hak tadi warak alim soleh dia kalau ukur dengan syurga sedekah. Hak ni jahat dia telajak dia jahat. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Kalau boleh ukur dia dengan syurga neraka tu sedekah juga. Sama juga. Nak ayat jahat tu. Pengat kepala pengat tu. Lebih je kan. Fayasbiqu alaihi alkitab, maka mendahului olehnya ketetapan Tuhan, qada Tuhan, hak azali Tuhan tetap asal dah azali. Maka datang ketetapan ke atasnya. Fayamalu bi amali ahli jannah, maka beramal dia dengan amalan ahli syurga. Fayadkhulu, masuk dia ke dalam syurga. Alhamdulillah. Dah. Sebab itulah perkara iman ni kita nak kena jaga, sebab tak tahu kesudahan kita ke mana. Dia itibar akhir. Akhir tu itibar akhir. Tak tahu. Sebab tu kita ni mesti kena ada raja, harap, mesti kena ada khauf, mesti kena ada takut. Mesti kena ada takut, mesti kena ada raja. Takut mana? Takut Allah Ta'ala tak terima taubat kita. Takut Allah Ta'ala tak terima amalan kita. Takut Allah Ta'ala tak terima wuduk kita. Bila Allah Ta'ala tak terima wuduk kita, Allah Ta'ala tak terima semaya kita. Takut, kena ada takut, raja. Dan sebaliknya kita khauf. Dan sebaliknya kita rojak, kita harap. Berharap Allah Ta'ala terima taubat kita. Allah Ta'ala terima amalan kita. Allah Ta'ala terima wuduk kita. Dan Allah Ta'ala terima semaya kita. Supaya kita tak jadi orang rugi. Maka apabila minta dengan Allah Ta'ala, seolah kata Allah Ta'ala kata tetap tak ada peluang dah. Minta kedua nak mati tak ada peluang. Nak balik ke dunia tak ada dah. Minta nak mati tak tahan dengan sesa tak ada dah. Pakai wakil atau wakil malaikat minta tolong peringat azab pun tak boleh dah. Maka yang akhir sekali, orang kafir akan minta dengan apa? Orang tak ada iman akan minta dengan siapa? Iaitu sebagaimana sebut dalam surah Al-A'raf ayat 49. Allah Ta'ala hikayat balik dalam Quran. Wa nada ashabun nar, menyeru, memanggil-manggil. Nada makna menyeru, memanggil-manggil. Ashabun nar, iaitu tuan pemilik. Tengok Allah Ta'ala geladah. Sahibun nar makna yang pemilik neraka. Seolah Allah Ta'ala geladah orang kafir ni neraka seolah milik dia. Walhaq neraka milik Allah Ta'ala, tapi isnak majah dipanggil, sandar lalu dah. Sandar neraka seolah hak milikmu dah. Walhaq milik Tuhan belaka.
Nampak tak? Tapi sandar soalan nak kata balarahnya. Allah Taala ayat kata wanada ashabun nar, menyeru oleh tuan punya neraka, yakni orang kafir. Panggil siapa? Ashabal jannah, akan tuan punya pemilik syurga. Gapo dia panggil minta gapo? Panggil tu mesti ada hajat. Bukan tak panggil saja. Ada, mesti ada benda nak. Panggil nak gapo? An afidu alaina minal ma. Bahawa tolonglah titikkan setitih air. Tuangkan seteguk air, setitih air dalam mulut-mulut kami ni. Esok minta dengan Tuhan nak balik tak boleh. Minta nak mati jadi debu tak boleh. Minta malaikat atau wakil turun peringin azab sehari tak boleh. Lah kali. Hak tu Norway, hak ni Norway, hak tu Norway. Tak butuh hasil juga. Minta dengan ahli syurga. Boleh jadi ahli syurga tu daripada keluarga kita. Kita duduk dalam neraka, tak tahu. Kesudahan tak tahu. Sebab tu kita tak nak berasa sedap sangat. Persediaan mati yang terkait dengan iman kufur ni perkara besar. Bukan main-main. Ini bukan ambil royak ni, Allah Taala royak. Perkara iman ni kena cara sangat. Walaupun sebesar zarah je, boleh jaga iman tu. Akhir zaman ni, jagalah betul-betul. Jangan cabut. Dah. Dia cabut, cerita dia payah dah. Dah. Cerita dia macam tadi lah. Dah. Panggil ke apa? An afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Tolong tuai sikitlah air dalam mulut kami. Atau mimma, atau gapo saja. Ma razaqakumullah, atau gapo saja hak Tuhan rezeki padamu, wahai pemilik syurga. Tuhan bagi gapo bisa? Tolong lebih sikit. Lapar sangat ni, dahaga sangat ni. Dah, tak tahan sangat dah ni. Maka siapa hak jawab? Siapa jawab? Allah jawab ke malaikat jawab ke? Ahli syurga yang akan jawab sendiri esok-esok. Qalu, jawab sekaliannya. Qalu. Makna bukan seorang jawab, sekalian ahli syurga jawab. Faham daripada kata qalu jamak tu. Qala seorang, qala panjang sikit dua orang. Ni qalu makna sekalian ahli syurga jawab. Jawab seketak lalu. Minta panggil, minta tolong tuai air, tolong wilah gapo pun hak tuai bagi kamu. Qalu ahli serentak. Ahli syurga jawab. Sekalian ahli syurga jawab. Jawab apa? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sebenarnya Allah Ta'ala memperharamkan keduanya. Apa dia keduanya? Syurga ada dua je ya. Ada dua je syurga. Syurga banyak. Ada. Syurga ada 8. Tengok rahmat tu buat syurga 8. Neraka buat 7. Syurga buat 8. Tapi sebut harama huma, mana dua. Allah Ta'ala memperharamkan keduanya. Yakni apa? Syurga dan nikmat syurga. Allah Ta'ala perharamkan syurga dan nikmat syurga. Bukan Allah Ta'ala haramkan bagi orang kafir ni syurga je. Nikmat syurga pun turut diharamkan. Supaya kita lah kalau nak marah kat orang, bukan kata masuk dari rumah, lalu depan rumah pun aku haram. Kalau gitu. Dia benci dah. Tak gitu Nanti kata masuk dari rumah, lalu depan rumah. Nampak? Mana dua perkara. Bukan kata haram masuk dari rumah, depan rumah pun menyelalu. Gitu. Jangan kata masuk syurga, nikmat syurga pun tu haram. Kalau kata Allah Ta'ala tak haramkan nikmat syurga, nescara ada ahli syurga tak jawab lagu tu. Ahli neraka minta tolonglah wiai, boleh wiai, cuma tak boleh masuk syurga je. Tapi ahli syurga jawab apa? Innallaha harramahuma. Sebenarnya Allah Ta'ala memperharamkan keduanya, yakni syurga dan nikmat syurga. Atas siapa Allah Ta'ala perharamkan dah? Alal kafirin, atas segala orang-orang yang kufur. Hak tak beriman. Jadi persediaan mati hak paling besar sekali kita terkait perkara iman dan kekufuran. Jadi iman ke kufur banyak. Kadang-kadang kufur dengan sebab i'tiqad. Kadang-kadang kufur dengan sebab perbuatan. Kadang-kadang kufur dengan sebab perkataan. Banyak hari ini orang kufur dengan perkataan dan mengikut orang yang kufur, orang yang sesat. Kerana apa? Kerana
kurang, fakir, miskin sangat, naif sangat tentang kefahaman agama. Dah berasa buat agama dah, yuhsinuna sun'a wa hum yuhsinuna sun'a. Dah sangka-sangka mereka telah buat betul, perkara betul baik. Tapi rugi awal lagi. Apa? Sebab beberapa perkara lagi lah kena bincang secara menghalusi. Tak boleh nak cara kuliah gini. Kena masuk kelas tak khusus sungguh. Kena bawa kitab-kitab para ulama, kena talaki sebutir-sebutir untuk dapat menghalusi. Sebab agama ni dia kena menghalusi. Agama ni lambat, kena menghalusi sebutir-sebutir. Kena ikhra' sungguh, kena baca sungguh. So dah. Jadi sekadar tu dulu. Pasal Amu pun ada kerja lain pula ni. Dia lama-lama tak boleh kat jemu. Pada sekat dulu dah. InsyaAllah panjang umur rezeki, kita jumpa balik dah. Jadi apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hak tak molek tu daripada kelemahan kejahilan diri hamba sendiri dah. Meminta mohon apa maaf silap salah. Lama sangat duduk kat luar ni nak kecek Kelantan pun jadi belik lidah tu. Belik rasa. Dah duduk sign dengan mak wang. Nak kelik dengan mak wang kan, nak balik mak wang dengan mak wang tu jadi berat sikit. Wallahu alam. Subhanakallah.